Yang sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita perdana 24 Disember 2022 bersama saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Farhatul Lasyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Mayat ke-31 bangsa tragedi tanah runtuh Batang Kali ditemukan. Jawatan Kuasa Pelaksanaan dan Pemantauan Kos Sara Hidup Rakyat tangani isu secara tuntas. Berakhirnya operasi mencari dan penyelamat SAR tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm di Gotong Jaya dekat Batang Kali dengan penemuan mayat mangsa ke-31 petang tadi. Hari ke-9 operasi, Ketua Polis Daerah Hulu Selangor Superintendent Sufian Abdullah mengesahkan penemuan mayat mangsa terakhir dalam sidang media. Penemuan beg tidur dan cecair di Sektor A bertanda kedudukan mayat kanak-kanak itu pada kedalaman tanah 1.5 meter. Pada lebih kurang jam 4.53 petang, tim SAR kita telah berjaya mengesan satu sleeping bag yang berada dalam keadaan terlungkup pada kedalaman 1 meter di tebing, di bahagian tebing. Kawasan ini adalah kawasan Sektor A, dan hasil pemeriksaan mendapati di dalam sleeping bag ini ada satu mayat kanak-kanak, dipercayai satu lelaki dan dalam anggaran umur 7 ke 12 tahun. Anggaran dia 7 ke 12 tahun dan keadaannya berpakaian lengkap, masih sempurna tetapi dah mula mereput. Dan setakat petang tadi, kita telah pun mayat ini telah pun dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk bedah siasat. Bagi memastikan lokasi ini selamat, operasi SAR akan diteruskan bagi kerja-kerja pemeriksaan dan siasatan. Pihaknya juga menjangkakan keputusan penamatan SAR akan dimaklumkan esok. Operasi SAR diteruskan bagi siasatan lanjut walaupun dengan penemuan mayat terakhir. Untuk perkembangan semasa di lokasi, langsung bersama Jasmaidi Aruf. Teruskan Jasmaidi. Silakan Jasmaidi. Baik, terima kasih Syahril dan Faratul. Saya kini masih lagi berada di tapak tanah runtuh di Fathers Organic Farm di mana kerja-kerja pemeriksaan masih lagi dijalankan walaupun mangsa terakhir sudah pun dikeluarkan. Berdasarkan sidang media pada petang tadi, menurut Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Sufian Abdullah, operasi akan diteruskan bagi kerja-kerja pemeriksaan dan siasatan. Ini bagi memastikan kawasan terbabit benar-benar selamat. Dengan pihaknya menjangkakan jika tiada halangan dan perkembangan terbaru, keputusan penamatan operasi penuh akan dimaklumkan esok. Terdahulu dalam sidang media sama, Superintendent Sufian mengesahkan penemuan mayat mangsa tragedi tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm petang tadi adalah mangsa yang terakhir. Jelas beliau, mayat kanak-kanak lelaki yang berusia lingkungan 7 hingga 12 tahun itu ditemukan di Sektor A, iaitu di bahagian tebing tapak perkemahan, ditemui dalam beg tidur pada kedalaman tanah 1.5 meter pada pukul 4.53 petang tadi. Tragedi tanah runtuh yang berlaku pada 2.42 pagi 16 Disember lepas meragut 31 nyawa, manakala 61 lagi terselamat. Seramai 92 mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian berkenaan. Jadi saya kira itu sahaja laporan saya dari Jasmaidi Aruf. Kembali ke Angkasa Puri. Baik Jasmaidi, terima kasih.
Sementara itu, Hospital Sungai Buloh menjadi tumpuan waris mangsa dan difahamkan mayat mangsa ke-31 tiba di Jabatan Forensik kira-kira pukul 6.15 petang. Wartawan Ashraf Ishak yang masih berada di lokasi mempunyai perkembangan semasa. Silakan Ashraf. Ya, benar Syaril dan Fahatul, mayat mangsa ke-31 iaitu mangsa terakhir yang menjadi korban tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm di Batangkali kini sedang melalui proses bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh, dan mayat mangsa yang merupakan kanak-kanak lelaki dipercayai dalam lingkungan umur 7 hingga 12 tahun tiba pada pukul 6.15 petang tadi di sini dengan menaiki kenderaan polis. Dan untuk makluman anda juga, waris mangsa kanak-kanak terbabit telah pun tiba di Jabatan Forensik ini pada pukul 6.42 petang tadi untuk proses pengecaman mayat mangsa. Dan menurut kenyataan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, proses mengenalpasti mayat mangsa akan dijalankan dengan menggunakan kombinasi 4 kaedah iaitu pengecaman DNA, cap jari, gigi dan juga pengecaman pihak waris pada barangan peribadi serta tanda unik pada badan mangsa. Dan keadaan semasa yang dapat saya kongsikan di ruang lega pintu masuk utama Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh ini masih lagi tenang, dan kini menjadi tumpuan pihak pengamal media yang datang di sini untuk membuat liputan mengenai insiden ini, dan di mana pihak media hanya dibenarkan untuk berada di kawasan pekarangan pintu masuk ini, dan hanya ahli keluarga dan waris mangsa saja dibenarkan masuk ke dalam kawasan Jabatan Forensik ini. Dan untuk maklumat anda, proses bedah siasat dan pengenalpastian mayat 30 mangsa lain yang terkorban dalam tragedi ini telah selesai dijalankan secara berperingkat sehingga semalam dan diserahkan kepada waris-waris mangsa terlibat seterusnya untuk proses pengebumian. Secara keseluruhannya, pecahan mangsa yang terlibat dalam tragedi ini adalah melibatkan 14 mangsa wanita dewasa, 6 lelaki dewasa, 4 kanak-kanak perempuan dan 7 kanak-kanak lelaki termasuk mangsa terakhir yang dijumpai pada petang tadi. Dan manakala 61 mangsa yang lain yang terlibat dalam tragedi ini telah pun ditemui selamat. Dan saya kira setakat itu saja perkembangan yang terkini yang dapat saya bawakan dari Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh. InsyaAllah perkembangan terkini kami akan bawa dari semasa ke semasa berkenaan dengan insiden tragedi ini. Yang sahih di RTM kita kembali bersama Syahril dan Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ashraf untuk perkembangan semasa di lokasi. Ya, dan berikut adalah kronologi penemuan 31 mayat mangsa tragedi tanah runtuh di kawasan tapak perkhemahan Batangkali. Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.24 pagi berhubung tanah runtuh di tapak perkhemahan di Fathers Organic Farm. 61 individu berjaya diselamatkan. Jumlah mangsa yang terkorban dalam ketika itu 21 mangsa. Pada 17 Disember, 2 lagi mayat ditemukan. Angka korban tragedi tanah runtuh meningkat kepada 23 mangsa. Pada pukul 4.05 petang, 1 mayat mangsa kanak-kanak perempuan telah dijumpai oleh pasukan penyelamat. Pada 20 Disember, mayat ke-25 seorang kanak-kanak perempuan ditemukan. Pada 21 Disember, mayat lelaki dewasa yang juga bangsa ke-26 ditemui dalam keadaan berpelukan dengan seekor anjing peliharaannya. Pada 22 Disember, pada pukul 11 pagi, pasukan SAR berjaya menemui 4 mayat mangsa iaitu 1 orang kanak-kanak perempuan, 1 orang kanak-kanak lelaki, 1 orang wanita dewasa dan 1 orang lelaki dewasa di sektor C iaitu di sekitar kawasan Riverside yang menjadikan angka korban meningkat kepada 30. Jumlah mangsa yang terlibat dalam kejadian tanah runtuh adalah 92 orang dan bukannya 94 seperti yang dilaporkan sebelum ini. Dan hari ini, mayat mangsa terakhir tragedi tanah runtuh telah ditemukan. Takziah kepada semua waris keluarga bangsa dan tahniah pasukan operasi SAR dengan kerja keras selama 9 hari. Baik, kita beralih ke laporan berikut. Jawatan Kuasa Pelaksanaan dan Pemantauan Kos Sara Hidup diwujudkan bagi menangani isu berkenaan secara tuntas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan penubuhannya melibatkan kementerian serta agensi berkaitan. Saya telah bekerjasama dengan
menteri-menteri yang tertentu yang menjaga portfolio mengenai kos sara hidup ini bersama-sama dengan ketua-ketua setiausaha dan ketua-ketua pengarah serta lain-lain pegawai kanan di tiap-tiap kementerian untuk menangani permasalahan ini secara tuntas. Dan kita lihat bahawa dalam tempoh sebulan ini juga beberapa pengumuman telah dilakukan dan perubahan-perubahan dilakukan telah diumumkan setiap selepas mesyuarat kabinet dilaksanakan pada setiap minggu. Dan tentunya ianya telah melegakan kebanyakan rakyat dan ini adalah merupakan pendekatan baru yang pada khidmat saya suatu pencapaian yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menyatakan demikian selepas menghadiri Majlis Ramah Mesra Anjuran Persatuan Penganut Kuil Sri Maha Kaliaman di Jalan Bukit Kemuning, Shah Alam, Selangor. Dalam ucapan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberi jaminan akan berusaha membantu mencari penyelesaian berhubung kekurangan tenaga kerja asing. Tambahnya, beliau akan memberikan pandangan dan akan meminta bantuan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin bagi menyelesaikan permasalahan itu. Kerajaan negeri disaran merancang dengan lebih baik persediaan menghadapi banjir besar serta mengambil langkah pencegahan. Kesiapsiagaan itu jelas bagi memastikan kerosakan alam sekitar tidak memburukkan lagi keadaan sedia ada. Membuat dai hantaran di Facebook rasmi, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata selain faktor semula jadi dan geografi, faktor manusia juga boleh menjadi penyebab berlakunya banjir besar sehinggakan terdapat kawasan yang tidak pernah dilanda banjir besar kini turut ditimpa bencana itu. Kerakusan pembalakan haram serta penerokaan hutan secara tidak terkawal mengakibatkan ekosistem terjejas teruk manakala kawasan tadahan hujan hilang fungsi. Dalam masa yang sama, sistem saliran dan perparitan juga perlu diselenggarakan lebih baik termasuk aspek pendalaman supaya tidak berlaku takungan air dan tersumbat sekaligus menyebabkan banjir kilat maupun banjir besar di desa atau perumahan di kota. Akuinya, walaupun agensi pengurusan bencana negara NADMA sentiasa bersedia dan mendapat peruntukan tambahan RM400 juta bagi kesiapsiagaan banjir hujung tahun ini, namun keprihatinan pemimpin turut dituntut dalam menghadapi bencana itu. Kira-kira 21,000 penduduk di 5 negeri masih terjejas banjir dengan berlindung di 107 pusat pemindahan sementara. Penduduk terjejas di Terengganu dan Kelantan turut menyaksikan penurunan, manakala di Johor pulih sepenuhnya apabila PPS terakhir di Segamat ditutup. Berikut perincian mengikut negeri terjejas banjir. Prihatin dengan nasib penduduk yang terjejas banjir di Kelantan, beberapa badan bukan kerajaan NGO digerakkan. Sumbangan digunakan sebaiknya untuk menyalurkan bantuan dalam pelbagai bentuk, terutama makanan. Untuk perkembangannya, terus bersama Atika Maktar di Tumpat. Silakan Atika. Baik Farhatul Syarif, situasi banjir di Kelantan sebenarnya sedikit menurun dengan tiada hujan direkodkan sejak semalam. Untuk makluman anda, hari ini jumlah penduduk terjejas adalah 17,298 dan 48 lagi PPS masih lagi beroperasi. Ada juga yang dibenarkan pulang ke rumah disebabkan keadaan rumahnya semakin pulih, namun ada juga keadaan penduduk terjejas ini masih lagi berlindung di PPS ini disebabkan Kelantan mengalami situasi banjir termenung. Itu ceritanya situasi banjir di Kelantan. Namun apa yang saya nak kongsikan ketika ini mengenai keprihatinan NGO dan agensi kerajaan dalam membantu penduduk yang terjejas. Dan kami sebenarnya petugas media sempat bersama NGO terbabit ini diberi peluang untuk mengikuti program tautan prihatin NGO Kelantan ke Tumpat dengan menaiki sampan mengharungi
ini air yang dikatakan banjir termenung itu tadi menghulurkan bantuan makanan kepada mereka yang terjejas. Untuk berkongsi dengan lebih lanjut apa situasinya petang tadi, kita bersama dengan Cik Adnan Cik Kadir, iaitu Presiden Kilo KLBMC. Okey, apa khabar Tuan? Terima kasih, alhamdulillah. Tuan, petang tadi kita telah pergi ke beberapa kampung dan tengok situasinya. So bagaimana Tuan rasa situasi ketika inilah banjir terbenung itu sendiri? So hari ini kita sejak 3-4 hari lepas telah bergabung dengan gabungan kelab-kelab NGO yang ada di seluruh Kelantan serta sokongan dan juga dukungan daripada agensi-agensi dan pihak berkuasa tempatan. So kita menggunakan rangkaian 4x4 dan juga unit komunikasi dan juga unit-unit boot untuk menghala ke lokasi sasaran kita. Agensi yang terlibatlah, kalau boleh saya tahu secara ringkas berapa NGO-nya, berapa agensi kerajaannya yang terlibat tadi? So hari ini kita dapat sokongan daripada ATM, APM dan juga PBSM sendiri dan juga unit bomba dan juga daripada polis di Raja Malaysia. So kita menggunakan 8 bot dengan gabungan kelab-kelab NGO dengan gabungan sukarelawan turun ke lokasi bersama-sama dengan pihak berkuasa tempatan serta agensi-agensi untuk menghulurkan bekalan. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat 2,700 pack bekalan daripada KFC Malaysia dan juga 277 sumbangan daripada kelab-kelab NGO dan juga gabungan-gabungan NGO yang ada di seluruh Kelantan. Setakat ini kita tahulah pihak Tuan giat menjalankan aktiviti menyelamat, memberi bantuan. So kali ini di Kelantan sendiri berapa jumlah bantuan yang telah Tuan berikan? Okay, sejak 3-4 hari lepas kita bergabung di seluruh pelosok daerah lah, Pasir Mas, Selatan Panjang, dan ending air dia Ketumpat. So hari ini kita fokuskan kemarin dan juga hari ini juga menghala Ketumpat yang mana air masih lagi bergenang dan kita menggunakan 8 unit bot hari ini untuk ke lokasi sasaran-sasaran kita. Sebenarnya saya tadi pun sempat mengikuti NGO Tuan. So bagaimana Tuan tengok kerjasama agensi-agensi yang terlibat, baik ke macam mana? So alhamdulillah hari ini serta gabungan dan juga dukungan daripada agensi ataupun pihak berkuasa tempatan. So kita terus lapor ataupun info pada PKOB tempatan untuk kita dapat kelulusan untuk menghantar bekalan dan juga mendapat sokongan sepenuhnya daripada agensi-agensi terlibat yang mana mereka menyediakan aset-aset untuk digunakan untuk masa pemindahan dan juga untuk bekalan, menghantar bekalan kepada lokasi-lokasi tersebut. Kita tahu ini baru gelombang pertama, belum kedua dan ketiga. Ada perancangan lebih lagi ke macam mana? So kami daripada gabungan NGO yang ada ni masih lagi berbincang. Setiap malam kami mengadakan mesyuarat untuk program keesokan harinya ataupun program pasca selepas ini. So kami masih lagi bekerjasama di antara gabungan-gabungan NGO yang ada di seluruh Kelantan ni. Okay, terima kasih Tuan atas kerjasama. Saya kira setakat itu saja perkembangan yang saya boleh berikan malam ni. Terus bersama kami di ATM untuk perkembangan banjir terkini. Kembali ke Farato Syaril. Adik-adik Kelantan, terima kasih atas perkongsian anda. Dan untuk makluman yang terkini, situasi banjir di Terengganu sehingga 8 malam tadi, hanya tinggal 6,356 penduduk jas banjir yang masih lagi berlindung di 47 PPS di 7 daerah, di mana PPS di daerah Kemaman telah pun ditutup sepenuhnya. Dan meskipun penurunan penduduk jas banjir direkodkan, namun menurut pengarah JBPM Terengganu yang saya hubungi sebentar tadi, beliau menasihati penduduk yang tinggal khususnya di 44 hotspot yang dijangka berlakunya air pasang besar agar sentiasa berwaspada kerana fenomena air pasang besar itu dijangka akan berlaku sehingga 27 Disember dan malam ini dijangka direkodkan setinggi 3.7 meter. Dan untuk makluman yang sama juga, ketika ini di negeri Terengganu penduduk jas banjir telah pun dibenarkan pulang dan pelbagai agensi kerajaan swasta dan juga NGO datang ke Terengganu untuk sama-sama membantu membersihkan kediaman penduduk terjejas banjir. Dan saya sempat tadi bersama-sama dengan Yadim dan juga pasukan agensi keselamatan termasuk pasukan bomba sendiri juga membantu untuk membersihkan fasiliti awam. Dan pastinya meskipun penduduk terjejas banjir merekodkan penurunan, namun penduduk di negeri Terengganu ini khususnya tinggal di kawasan
kawasan yang rendah diingatkan agar sentiasa berwaspada bagi menghadapi gelombang seterusnya iaitu gelombang ketiga banjir. Itu saja dapat saya kongsikan di ketika ini. Syahrir dan Farhatul, kembali kepada anda. Silakan. Baik, terima kasih Jamilah untuk perkembangan di Terengganu dan juga Atikah untuk perkembangan di Kelantan seketika tadi. Kita ke perkembangan berikutnya. 50 juta ringgit diperuntukkan bagi tujuan baik pulih dan penyelenggaraan sekolah-sekolah di seluruh negara yang terjejas banjir. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata setakat ini pihaknya sedang mengumpul maklumat daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah sebelum memuktamadkan penyaluran peruntukan. Kita sudah ada peruntukan lebih kurang 50 juta untuk kita salurkan untuk penyelenggaraan sekolah pasca banjir. Jadi kita akan minta kerjasama semua JPN dan PPD untuk menyediakan senarai sekolah-sekolah yang perlu diberikan perhatian pasca banjir, khususnya penyelenggaraan, untuk kita percepatkan proses penyelenggaraan bagi memastikan kanak-kanak boleh masuk ke sekolah dan memulakan sesi pembelajaran dengan segera. Setakat ini 287 sekolah di seluruh negara terjejas akibat banjir. 205 daripadanya telah pulih manakala 82 sekolah dan institusi di bawah KPM masih terjejas. Beliau yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal berkata demikian selepas sesi bertemu rakyat di pusat khidmatnya di Nibong Tebal. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan di utara dan beberapa daerah di pantai timur Sabah hingga Isnin ini. Dan untuk perkembangan cuaca di seluruh negara, terus sahaja langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Syazwan Yahya. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, berdasarkan paparan imej gemar radar terkini, keadaan cuaca di semenanjung Malaysia pada malam ini berada dalam keadaan yang amat baik sekali. Di mana hujan di satu dua tempat kini hanya diperhatikan di sekitar pedalaman negeri Perak dan dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Namun demikian, berdasarkan cerapan, kini terdapat satu sistem bertekanan rendah yang terbentuk di sekitar Laut Sulu dan dijangka akan bergerak merentasi negeri Sabah. Dan keadaan ini boleh menyebabkan keadaan angin yang agak kencang dan juga keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan berkenaan. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan peringkat waspada dan juga buruk melibatkan bahagian Sandakan, Kudat, Pantai Barat, pedalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan di negeri Sabah serta bahagian Limbang dan juga Miri di negeri Sarawak. Amaran ini dijangkakan akan berterusan sehingga 26 Disember nanti. Oleh itu, bagi orang ramai yang tinggal di kawasan berkenaan, anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan kemungkinan banjir dan juga angin kencang yang boleh berlaku. Baiklah, seterusnya Met Malaysia turut mengekalkan amaran angin kencang dan laut berkelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga bagi kawasan-kawasan yang berkenaan sehingga 27 Disember nanti. Dan di sepanjang tempoh amaran, keadaan ini adalah amat berbahaya kepada kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan, termasuklah aktiviti perkhidmatan feri. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wan Yahya. Assalamualaikum.
langkah-langkah keselamatan ketika musim banjir. Sediakan kit peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan, makanan dan minuman, peralatan peribadi, lampu suluh, telefon dan power bank. Dapatkan maklumat keadaan tempat anda di media massa atau media sosial. Peka dengan keadaan sekeliling dan bersedia jika keadaan bertambah buruk. Jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Elakkan daripada melalui kawasan banjir dan arus deras yang boleh menghanyutkan anda. Jangan sengaja bersiar-siar di kawasan banjir, sama ada dengan sampan, basikal mahupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel ataupun wayar yang terputus. Awasi kanak-kanak, jangan biarkan mereka bermain air banjir, terutamanya di longkang, sungai atau lombong. Elakkan minum air banjir, minum air yang dimasak. Dan berikan sepenuh tumpuan semasa banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM, teman setia anda. Bersua kembali. Sempena sambutan Hari Krismas esok yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menyampaikan ucap selamat kepada masyarakat yang beragama Kristian di seluruh negara. Melalui hantaran di laman Facebook Istana Negara, baginda berdua turut menzahirkan harapan supaya perayaan kali ini membawa keamanan, kemakmuran, kebahagiaan kepada semua yang menyambutnya. Usaha membenih dan menyemai budaya perpaduan tidak hanya terletak di bahu pemerintah. Sebaliknya, setiap rakyat mesti memainkan peranan yang ampuh dan berterusan dalam memelihara keamanan, kerukunan serta semangat bersatu padu. Menerusi hantaran di laman Facebook sempena sambutan Hari Krismas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebarang mesej atau seruan berbaur kebencian dan cubaan untuk mengapi-apikan perbezaan juga harus dibenam dengan sikap kasih sayang serta rahmah. Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan rencam budaya, menjadi kebiasaan dan kewajipan untuk mengeratkan silaturahim antara rakyat dengan mengucapkan kata-kata yang indah buat mereka. Pemimpin nombor 1 negara ini turut menyeru rakyat Malaysia untuk berwaspada dan berhati-hati di jalan raya ketika pulang ke kampung halaman. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil turut mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas buat semua penganut Kristian di seluruh negara. Ahli Parlimen Lembah Pantai itu turut mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Malaysia menerusi hantaran di laman Facebook. Penganut Kristian akan menyambut Krismas esok dan seperti kelaziman di negara ini, perayaan itu akan dimeriahkan dengan rumah terbuka yang dihadiri pelbagai kaum. Sempena cuti Hari Krismas dan sambutan Tahun Baharu juga, warga kota memulakan perjalanan ke destinasi masing-masing. Ya, aliran trafik Mahala ke selatan dan pantai timur setakat pukul 8 malam tadi lancar dan terkawal. Bagaimanapun, pergerakan kenderaan menghala ke utara agak perlahan. Wartawan Tina Rama yang berada di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi mempunyai perincian lanjut. Kita bersama Tina. Baik, Syaril dan Farhatul, berbanding jam 5 petang tadi, aliran trafik keluar dari ibu kota menghala ke pantai timur dan selatan kelihatan lebih lancar dan peningkatan jumlah kenderaan tidak begitu ketara. Manakala pergerakan kenderaan menghala ke utara agak perlahan dan ada penambahan jumlah kenderaan yang keluar dari ibu kota. Menurut pegawai yang beroperasi di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kemungkinan ramai sudah pun kembali pulang semalam memandangkan esok merupakan sambutan Hari Krismas. Untuk perincian lanjut, kita terus ke paparan skrin di belakang saya. Di Lebuh Raya KLK Genting, Sempah 35.3 di Pantai Timur, aliran trafik sangat lancar di kedua-dua hala dan jumlah kenderaan juga kurang berbanding 5 petang tadi. Sementara di Lebuh Raya KLK Gombak pula, kita dapat melihat kedua-dua arah lancar dan terkawal. Jika kita melihat pergerakan kenderaan dari ibu kota ke arah selatan
Selatan di Podikson kilometer 259.5 kenderaan bergerak perlahan dan ada penambahan kenderaan berbanding 5 petang tadi. Manakala di Kulai kilometer 26 juga aliran trafik agak lancar dan keadaannya masih terkawal. Dan kita beralih ke arah utara, dari ibu kota menghala ke utara di Bido kilometer 339.9 pergerakan agak perlahan dan kita juga boleh melihat sedikit kesesakan di sana. Manakala aliran trafik di kilometer 305.4 Gua Tempurung menghala ke utara, kenderaan semakin bertambah sejak 5 petang tadi dan bergerak perlahan. Memandangkan cuti hujung minggu serentak dengan sambutan Christmas dan cuti persekolahan, anda disarankan untuk merujuk kepada cadangan jadual perjalanan untuk mengelakkan kesesakan. Anda juga boleh mengikuti laman rasmi Twitter LLM Trafik untuk mendapatkan info trafik terkini dari semasa ke semasa. Dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini, orang ramai yang merancang pulang ke halaman kampung juga dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman web met.gov.my dan memuat turun aplikasi My Cuaca bagi dapatkan maklumat yang terkini dan sahih supaya dapat merancang perjalanan yang lebih selamat. Pastikan kesiapsiagaan dilakukan sepenuhnya sebelum mulakan perjalanan dan jika kepenatan berhenti seketika di RNR, padulah cermat, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Itu sahaja perkembangan dari LLM. Selamat menyambut Hari Christmas kepada penganut-penganut agama Kristian di Malaysia. Kembali ke studio. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Berita perdana, kerajaan bakal mengumumkan beberapa perkara dipersetujui berkaitan perjanjian Malaysia 1963 MA63 pada Januari depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata Perdana Menteri sendiri akan mengumumkan perkara itu selepas mesyuarat mingguan Kabinet pada hari berkenaan. Perdana Menteri juga bakal mengumumkan satu lagi perkara di luar bidang MA63 yang diminta oleh Sarawak dan Sabah. Kita sudah melihat apa yang telah direncanakan dalam kerajaan yang lepas, terutamanya apa yang telah dipersetujui. Dia ada 3 perkara. Satu yang telah selesai melalui devolution of power. Satu lagi perkara-perkara yang dah dibincangkan dah dapat keputusan dasar. Satu lagi yang dalam perbincangan belum mendapat keputusan dasar dan satu lagi perkara yang di luar bidang MA63 tapi dipohon dan diminta oleh Sabah dan Sarawak. Tambahnya antara perkara yang masih menunggu keputusan muktamad daripada Majlis MA63 ialah penurunan sebahagian kuasa kepada agensi-agensi teknikal di Sarawak dan Sabah seperti Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Perparitan dan Saliran. Baik, berita perdana kita teruskan dengan perkembangan sukan. Bersama Syairul Islam, silakan. Skuad Kim Pan Gon tenang harungi jadual padat.
3D Tigers optimis menjelang Piala Dunia 2023. Terima kasih Syaril Fatul. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaril Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan Piala AFF 2022. Jadual padat saingan edisi kali ini sedikit menjejaskan persiapan semua pasukan termasuk Harimau Melaya. Perkara itu disuarakan Ketua Jurulatih Kim Pan Gon yang mengakui menyukarkan pemain mendapat rehat yang cukup. Bagaimanapun katanya, para pemain masih mampu bertahan dan memberikan komitmen terbaik. As I feel that AFF tournament very tough schedule. So after the game, next day immediately move to the other country. So that schedule makes players very tough situation. But all our Harimau Malaya players well managed this moment. So they are very professional. They know what to do, how to do. So all our sports science team to help them to fully recover. Malaysia turun menentang Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini dalam misi memburu kemenangan kedua. Skuad negara tidak pernah tewas kepada Laos dalam saingan Piala AFF dan pada pertemuan terakhir saingan kumpulan edisi lepas, skuad Harimau Melaya menang 4-0. Selepas menerima kunjungan Laos, Malaysia akan berdepan dua lawan sukar iaitu Vietnam di Hanoi pada Selasa depan sebelum menerima kedatangan Singapura pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan pada 3 Januari. Baik, dalam pada itu, jurulatih Laos, Michael Weiss akui pasukannya perlu berwaspada ancaman Harimau Melaya biarpun tuan rumah beraksi tanpa beberapa bintang utama. Jelas beliau Malaysia merupakan pasukan berkualiti dan kebanyakan pemainnya memiliki kepantasan dan kawalan bola yang baik sekaligus mampu memberi ancaman kepada pasukannya. Dalam sidang media sebelum ini, jurulatih kelahiran Jerman itu turut membayangkan pasukannya mungkin memilih untuk bermain secara bertahan selepas kalah teruk 0-6 kepada juara 2 kali Vietnam dalam perlawanan pembukaan kumpulan itu Rabu lepas. Ketika ini, Vietnam berada di tangga teratas kumpulan B dengan kelebihan jaringan selepas berkongsi 3 mata dengan Malaysia yang menghuni kedudukan kedua. Baik, kita beralih ke sukan hoki. Skuad kebangsaan akan mengadakan perlawanan bersahabatan menentang pasukan Sepanyol pada Januari depan sebagai langkah persiapan sebelum memulakan saingan Piala Dunia 2023 di India. Ketua Jurulatih Arul Selvaraj maklumkan setakat ini tiada sebarang kejohanan akan disertai sehingga kempen Piala Dunia berikutan baru sahaja selesai beberapa perlawanan penting dalam masa yang singkat. Saya rasa kita dah in this short period banyak sangat matches kita main. I mean we had tour to Europe, we had Azlan Shah Cup dan juga Nations Cup semua dalam jangka masa yang pendek. So I think it's okay. So dekat sana nanti kita akan main satu perlawanan persahabatan dengan Spain pada 11 hari bulan. Beliau maklumkan perkara itu selepas majlis menghargai kejayaan pasukan hoki negara di Stadium Hoki Nasional Negara di Bukit Jalil. Dalam masa sama, Arul turut optimis anak buahnya mampu mara ke skor akhir walaupun akan kehilangan beberapa pemain akibat kecederaan. Menurutnya, berdasarkan format kejuaraan, juara kumpulan akan layak ke skor akhir manakala pasukan di kedudukan kedua dan ketiga akan menentang pasukan dari kumpulan lain untuk mencari tempat ke skor akhir. Pasukan negara berada di kumpulan C dalam kempen kejuaraan dunia bersama pasukan Belanda, Chile dan New Zealand. Skuad negara dijadualkan akan menghadapi perlawanan pertama menentang Belanda pada 14 Januari. Masih lagi perkembangan hoki, Konfederasi Hoki Malaysia KHM memperuntukkan hampir RM300,000 sebagai insentif kepada pasukan kebangsaan yang meraih beberapa pencapaian membanggakan tahun ini. Menurut Presidennya, Datuk Seri Subhan Kamal, ia bertujuan menghargai pencapaian pasukan mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa.
Insentif berkenaan diberikan kepada skuad hoki lelaki kebangsaan yang menjuarai saingan Piala Sultan Azlan Shah buat kali pertama di Ipoh Perak bulan lalu selain menjadi naib juara Piala Asia 2022 di Jakarta, Indonesia Jun lalu. Sumbangan yang berikan atas kemampuan KHM. Kalau kita ada banyak, kita bagi banyaklah. Tapi kita pun tahu bahawa pemain-pemain ini bukannya menilai komitmen mereka atas wang ringgit. Tapi we might not be as good as some sport, but we are much better than other sports. So for us, we spend prudently. Tapi pasal tu saya maklum pada pemain bahawa janji tetap janji, kita akan tunaikan janji kita akan berikan sagu hati. Tapi insyaAllah saya berharap bahawa saya peringatkan player juga that mereka kena bermain lebih hebat dalam Piala Dunia, get good results, because when you win, then a lot of sponsors will be coming on board to support us. Turut diraikan pasukan hoki dalam Dewan Lelaki dan Wanita yang meraih tempat pertama dan ketiga pada kejohanan hoki dalam Dewan Piala Asia 2022 di Bangkok, Thailand, Ogos lalu. Sementara itu, Datuk Seri Subhan berharap Kementerian Belia dan Sukan KBS dapat memberikan peruntukan lebih pada musim depan. Beliau menyifatkan dana itu sangat penting bagi menaikkan lagi prestasi skuad hoki negara sekaligus dapat mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Kita pihak KHM memang kita berusaha lah. Tapi apakan daya, kita usaha setakat mana boleh dan kita juga berharap bahawa pihak kerajaan akan beri lebih banyak peruntukan pada sukan hoki supaya kita sebagai pengurusan hoki ini kita nampak bahawa dengan adanya bantuan lebih pada tahun 2023 pasti kita boleh guna pakai duit ni bukan untuk reward players, bukan, tetapi to give them the best facilities. Jurulatih baru bagi bergu campuran badminton negara, Nova Widianto, optimis dengan potensi dimiliki pemain kebangsaan. Menurut Nova, itu merupakan faktor utama beliau bersetuju menyertai Persatuan Badminton Malaysia BAM. Beliau berkata keyakinan itu muncul selepas kejayaan demi kejayaan dilakar pengarah kejurulatihan bergu Reksi Mainaki yang sebelum ini membimbing bergu kebangsaan hingga ke kejohanan dunia di Tokyo Ogos lepas. Jurulatih berusia 45 tahun itu berkata, kepercayaan kepada Reksi turut menjadi antara faktor untuk beliau menerima tawaran menyertai BAM dan menggalas tugas sebagai jurulatih bergu campuran. Mengenai perancangannya, bekas pemain bergu Indonesia itu berkata, beliau akan berbincang dengan Reksi dalam masa terdekat tentang corak latihan atlet kebangsaan. Nova dilantik bagi menggantikan Paulus Firman pada 21 Disember lepas. Beliau bersama Liliana Natsir pernah menjuarai kejohanan dunia pada 2005 dan 2007 selain meraih pingat perak Sukan Olimpik 2008. Baik, kita beralih ke sukan golf. Pemain golf profesional Malaysia, Nicholas Fang, muncul juara kejohanan PGM Danau 2022 menerusi play-off. Play-off terpaksa dilakukan selepas pencabarnya Fakhrul Akmal merekodkan pukulan yang sama iaitu 54.5 di bawah par. Kejayaan Nicholas melakukan birdie pada play-off pertama berjaya menobatkan dirinya selaku juara dengan hadiah wang tunai RM21,000. Nateshwa Ganesh memenangi kategori pemain amatur terbaik dengan 2 pukulan di atas par. Kejohanan PGM Danau menawarkan wang tunai keseluruhan berjumlah RM120,000. Baik, untuk perkembangan sukan luar negara, kita mulakan dengan perkembangan klub Liga Perdana Inggeris. 4 pasukan terbaik menjadi sasaran utama Manchester United bagi kempen musim ini. Jurulatih Manchester United, Erik ten Hag berkata, sasaran itu perlu dicapai selepas mereka mengeluarkan belanja besar bagi mendapatkan pemain-pemain hebat. United mengeluarkan belanja lebih 200 juta pound untuk membawa masuk 2 pemain Brazil, Anthony serta Casemiro daripada Ajax Amsterdam dan Real Madrid. Kelab Liga Perdana Inggeris itu turut mendapatkan pemenang Piala Dunia 2022, Lisandro Martinez dari Argentina dan pertahanan Belanda, Tyrell Malacia. Menurut Ten Hag, kehadiran pemain-pemain itu penting untuk membawa perubahan bagi meningkatkan keupayaan United. Bagi saingan musim lepas, The Red Devils menamatkan kempen di tangga ke-6. Edisi sukan berakhir di sini. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum, salam hormat, salam perpaduan.
kerajaan hari ini mempunyai tanggungjawab besar untuk menyatupadukan semua rakyat Malaysia, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira bangsa. Kita kena pastikan kita menyalurkan semua tenaga kita untuk menyatukan rakyat kita, dan saya sebagai Menteri Belia dan Sukan mempunyai tanggungjawab untuk memastikan sukan hari ini akan menjadi platform di mana perpaduan boleh wujud di kalangan atlet kita dan generasi muda dan golongan belia yang akan datang bersama untuk bermain sukan. Berita perdana kita teruskan dengan perkembangan luar negara. Angka korban akibat kebakaran di pusat penjagaan di Bandar Kemerovo, Rusia meningkat kepada 20 orang. Juga Ketua Parti Perikatan Rakyat Sitiveni Rabuka secara rasmi dilantik sebagai Perdana Menteri baharu Fiji. Saksikan rangkuman perkembangan luar negara. Jurucakap Kementerian Kecemasan Rusia berkata kebakaran tercetus pada Jumaat berjaya dikawal sekitar 11.39 malam waktu tempatan. Agensi Bidang Tempatan pula menyebut keseluruhan tingkat 2 di premis yang dilaporkan beroperasi secara haram itu musnah sama sekali. Terdapat banyak premis penjagaan rumah orang tua di Rusia tidak berdaftar, malah pemantauan juga sukar dilakukan kerana dianggap sebagai kawasan persendirian. Sitiveni Rabuka akan memimpin Fiji untuk tempoh 4 tahun akan datang. Beliau mengangkat sumpah di Parlimen yang berlangsung hari ini. Pada undian di Parlimen, Rabuka berusia 74 tahun mempunyai kelebihan 1 undi berbanding pemimpin Parti Fiji First FFP, Borika Bainimarama. Pada pilihan raya umum lalu, FFP memperoleh 26 kerusi, manakala parti pimpinan Rabuka memenangi 21 kerusi, sekaligus menyebabkan 10 hari Parlimen tergantung kerana di bawah sistem pilihan raya Fiji, sesebuah parti politik boleh membentuk kerajaan jika memenangi 28 kerusi atau lebih. Sebagai sebuah negara ekonomi terbuka, Malaysia tidak terkecuali menerima impak ketidaktentuan global. Ya, usaha pemulihan pasca pandemik berdepan cabaran konflik geopolitik, dasar monetari lebih agresif dan kelembapan pertumbuhan global akibat COVID-19. Bagaimanapun, ekonomi negara tetap berjaya mencatat pertumbuhan memberangsangkan tahun ini. Perinciannya dalam Imbasan Ekonomi 2022. Pada 3 bulan pertama, KDNK Malaysia tumbuh 5% didorong permintaan domestik yang meningkat susulan kelonggaran SOP COVID-19. Pencapaian baik itu kekal pada suku kedua, menyaksikan KDNK berkembang 8.9% mengatasi prestasi beberapa negara serantau dan global. Ia dipacu pembukaan semula sempadan negara dan aktiviti ekonomi sepenuhnya mulai 1 April. Impak positifnya, KDNK berkembang 14.2% pada suku ketiga. Pertumbuhan dalam tempoh berkenaan merupakan yang terpantas di ASEAN. Ekspor negara turut bertambah. Dari Januari hingga November lalu, jumlahnya meningkat 27.2% kepada 1.42 trilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lepas. Ini menjadikan jumlah perdagangan keseluruhan mencecah 2.61 trilion ringgit. Malaysia juga berjaya mengekalkan statusnya sebagai destinasi pilihan utama pelabur. Untuk 9 bulan pertama, pelaburan diluluskan berjumlah 193.7 bilion ringgit. Pelaburan langsung asing kekal penyumbang utama dengan nilai 130.7 bilion ringgit. Sementara pelaburan langsung domestik menyumbang 63 bilion ringgit. Pemulihan pasaran buruh yang berterusan berjaya mengurangkan kadar pengangguran negara ke paras terendah iaitu 3.6% setakat Oktober.
Kadar inflasi negara juga terkawal pada kadar 4% setakat bulan 10. Ia antara lain didorong pemberian subsidi hampir 80 bilion ringgit, salah satu langkah pengawalan harga bagi meringankan beban rakyat. Tumpuan turut terarah kepada kenaikan kadar dasar semalaman OPR. Nilai ringgit terkesan susulan langkah berterusan Bank Pusat Amerika Syarikat meningkatkan kadar faedah secara agresif bagi mendepani inflasi. Di peringkat domestik, kenaikan OPR bertujuan mengimbangi risiko inflasi dalam persekitaran ekonomi negara yang terus berkembang. Ia mengakibatkan OPR dinaikkan 25 mata asas kepada 2%. Pertama kali sejak Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada nilai 1.75% mulai 7 Julai 2020. OPR turut dinaikkan 25 mata asas pada Julai, September dan November, menjadikan nilai terkini OPR 2.75%. Pembentukan Kerajaan Perpaduan Malaysia pasca PRU ke-15 berjaya menyuntik sentimen positif kepada pasaran wang dan bursa tempatan yang berdepan ketidaktentuan. Buktinya, sebaik Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10 pada 24 November lalu, Bursa Malaysia meningkat lebih 50 mata, kenaikan harian terbesar tahun ini. Terbaru, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau menerima pertanyaan daripada banyak pelabur mengenai peluang perniagaan di negara ini. Ia satu isyarat positif bagi menyokong usaha kerajaan memacu pertumbuhan ekonomi negara demi kepentingan rakyat. Pelbagai strategi pemulihan telah dan akan dilaksana bagi memastikan negara mampu mendepani lanskap ekonomi 2023 yang dijangka lebih mencabar. Ikuti siri kedua Imbasan Ekonomi 2022, 31 Disember ini. Tanggungjawab penyelamatan diri, keluarga dan komuniti bukan tanggungjawab barisan hadapan semata-mata. Namun ia juga sebenarnya tanggungjawab sosial setiap individu. Ya, justru kemahiran tertentu dan peka ketika berdepan situasi kecemasan adalah penting dalam misi bantuan. Laporan Siti Nurul Husna Bukhari. Apakah kaedah terbaik bagi menghulurkan bantuan sekiranya berdepan atau berlaku sesuatu bencana? Nak membantu tapi tidak tahu caranya. Apa yang perlu dan tidak perlu anda lakukan? Nak tolong tapi Sekumpulan pelajar Universiti Utara Malaysia UUM bagi subjek pembangunan masyarakat 4 menganjurkan program mengenai pengurusan bencana. Ia bertujuan memberi peluang kepada individu, sukarelawan dan NGO bagi mempelajari teknik asas pertolongan cemas sekaligus membantu menyelamatkan nyawa. Sebenarnya kesedaran tentang pengurusan bencana ini bukan hak milik kepada individu-individu tertentu saja. Namun setiap masyarakat dekat Malaysia ni harus merealisasikan atau mengambil peranan berkaitan bagaimana kita nak melaksanakan dan bagaimana kita nak mendapat ilmu tentang pengurusan bencana. Pendedahan ilmu dan kemahiran menyelamat menerusi kaedah yang betul adalah penting memandangkan negara kerap menghadapi bencana alam. Pemilihan program ini inline dengan keadaan sekarang, sebagai contoh kes landslide Batang Kali ataupun banjir yang memang kerap berlaku. Jadi mungkin yang kita tak nampak, tiba-tiba ada emergency kat tepi jalan nak tolong tapi tak tahu. Jadi ini adalah baseline sebagai foundation yang mana mereka boleh equip mereka dengan skill untuk bantu kepada perkara-perkara emergency ini lah. Pada masa yang sama, peranan NGO harus lebih luas dan bukan sekadar memberi sumbangan barangan keperluan asas semata. Kita bila turun padang tu kita bagi bantuan. Tetapi kadang-kadang tu kita diperlukan untuk menolong juga. Jadi kita tak tahu apa nak buat. Apa nak buat? Jadi bila dengan program yang macam ni, kita faham okey turun padang tu dan apa yang sepatutnya kita buat. Mereka ditemui pada program Kami Peduli Nak Tolong tapi melibatkan 50 peserta berlangsung di Akademi Latihan Pertahanan Awam Alfa di Bangi. Siti Nurul Husna Bukhari untuk Berita RTM.
Kemuncak Bintang Kecil 2022 bakal menyaksikan 6 peserta bakal berebut gelaran juara tahun ini. Ya, untuk perkembangannya langsung bersama Firdaus Arash Idris di Stadium Perpaduan Petra Jaya Kuching. Silakan Firdaus. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kita berlintas langsung dari Stadium Perpaduan Kuching untuk bintang kecil peringkat akhir yang diadakan di sini malam ini. Baik, siapakah yang bakal merangkul juara untuk merebut hadiah wang tunai berjumlah RM20,000 pada malam ini? Kita bersama saksikan. Baik, seperti boleh lihat sekarang, ini adalah merupakan pentas yang telah disusun atur untuk acara kemuncak pada malam ini. Seperti boleh lihat, ia agak mempamerkan satu watak yang ceria dan juga bersesuaian dengan apa yang kita anjurkan pada malam ini. Baik, kesemua bintang kecil ini akan membawa pulang hadiah utama iaitu RM20,000. Bagi naib Johan pula menerima RM15,000 dan yang tempat ketiga pula menerima hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Dan selain daripada itu, sagu hati juga ditawarkan iaitu berjumlah RM5,000. Dan selain daripada sagu hati, para peserta juga akan menerima sijil masing-masing yang akan disampaikan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan iaitu Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Baik, 6 peserta akhir yang kita akan saksikan adalah terpilih dari Nur Kasih Kumairah Abdullah dari Zon Sarawak, Kahirah Maisarah Syahril dan Fatihah Naslin Suhailin dari Zon Sabah. Manakala 3 peserta dari Semenanjung iaitu Wai Muhammad Zain, Puteri Ainul Farisha Zuraimi dan Adam Syahmi Muhammad Faizul Hafiz. Kemuncak malam ini juga bakal dihangatkan dengan 6 kehadiran 6 alumni bintang kecil yang akan menjadi sebahagian pasangan duet untuk persembahan pada malam ini. Dan selain persembahan daripada alumni, kita akan juga bakal menyaksikan persembahan daripada artis jemputan kita iaitu Hafiz Syuib, Aman Ra dan juga Aida Abdul. Dan difahamkan juga untuk siaran langsung malam ini kita akan disiarkan langsung disiarkan menerusi saluran TV1 selain daripada Radio Sarawak FM dan juga live RTM Sarawak. Dan bersama-sama kita saksikan live itu pada pukul 9 malam ini dari Stadium Perpaduan Kuching. Untuk itu kita kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Amat jarang kita melihat air banjir dalam keadaan bersih. Namun itu yang dikongsikan individu ini dalam rakaman video yang dikongsikan di media sosial. Rumah dan kedai runcitnya dilanda banjir, tapi dapat dilihat dengan jelas air banjir kelihatan jernih dan bersih. Seorang wanita di Mali mencipta rekod apabila berjaya melahirkan 9 bayi kembar dengan selamat. 5 bayi perempuan dan 3 bayi lelaki dilahirkan pramatang melalui pembedahan sesarian. Terdahulu wanita ini dan suaminya diberitahu doktor bahawa bakal mendapat kembar 7 sebelum mereka diterbangkan Kerajaan Mali ke klinik pakar di Maghribi dan diberitahu terdapat 2 lagi bayi dalam kandungannya. Umpama abang melindungi adik, seorang wanita berpura-pura memukul dan memarahi anak perempuannya sebelum seekor anjing meluru dan melindungi kanak-kanak tersebut. Video yang dimuat naik di laman Instagram menarik perhatian ramai dengan caption anjing peliharaan menjalankan tugas sebagai abang melindungi adiknya. Baik, berita perdana 24 Disember 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, iaitu Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan.